Hai, saya Hazmi Lokman bin Samsul Kahar. Saya lepasan daripada IKM Alostar mengambil jurusan Diploma Teknologi Usahawan dan Reka Bentuk Perabot. Saya salah seorang pemilik company Semeru Kabinet Sindiran Berhad. Saya merupakan salah seorang mempunyai penyakit delisia iaitu masalah pembelajaran, dan saya juga merupakan pemegang kad EKU. Walaupun saya mempunyai masalah pembelajaran, tapi bagi saya ini bukan halangan untuk saya berjaya jauh ke hadapan berbanding semua orang lah. Saya minat bidang perabot ni berusia saya masa darjah 4 lah. Saya minat daripada ayah saya sendirilah. Saya belajar daripada ayah saya. Daripada situ saya start minat dan saya terus pasang niat daripada darjah 4 saya nak jadi usahawan perabot di Malaysia lah. Alright, semasa saya darjah 6, saya membaca satu laporan yang dikeluarkan pada MTIB lah, yang usahawan Bumi Putra yang ke ekspor tak sampai 1%. Saya membayangkan 1% tu bagi saya sikit, tapi usahawan kita tak ada sampai 1% pun. So saya pasang niat yang saya nak lengkapkan 1% ataupun lebih lagi lah. Kalau impian saya nak lebih lah, mungkin 5% saya pegang insyaAllah, dan saya akan menunjuk ajar kepada usahawan-usahawan lain lah nak ke ekspor. Saya berminat masuk IKM bermula daripada saya College Vocational Batu Pahat, di mana semasa saya di College Vocational Batu Pahat, dia melahirkan pekerja berkemahiran. Tapi saya cakap balik dengan diri saya, kenapa saya nak jadi pekerja kalau saya boleh jadi bos? So bila saya dah belajar di KB selama 6 bulan, saya dapat iklan kabinet di Facebook lah. Lepas tu saya terus menghubungi Encik Uzairin untuk pergi ke interview. Sejak saya pada kecil lagi, masa saya darjah 4, saya dah disahkan ada penyakit delisia. Banyak cabaran yang saya dah lalui daripada saya darjah 6 sampai saya darjah 3. Tapi sepanjang saya punya cabaran tu, bila saya masuk IKM, saya ubah cabaran tu sebagai semangat untuk saya lebih berjaya. Macam contohnya, saya dipandang sebagai macam budak tak pandai, lemah membaca. Actually saya boleh baca since saya darjah 4. Kalau saya cerita ke orang, orang akan terkejut lah. Tapi saya memang start boleh baca daripada darjah 4. Bila saya rasa itu orang menghina ciptaan Tuhan, saya buat comeback lah semasa saya masuk KV. Dan daripada KV lagi, saya menunjukkan minat yang sangat tinggi lah. Kalau daripada KV tu, saya dapat nombor 1 dalam kelas. Tak nombor 1, nombor 3. Tak nombor 3, nombor 2. Lepas tu semasa di IKM pula, saya dapat cabaran yang sangat hebat lah daripada kawan-kawan saya. Actually kawan-kawan saya semua dah berumur 23, 25, ada yang 30-an. Bila saya rasa saya ni sangat muda, mula saya fikir macam, mudanya betul ke aku buat tindakan ni? Tapi saya rasa why not? Kalau bukan daripada sekarang, bila lagi saya nak berjaya awal? Saya tak nak, saya kalau boleh saya nak pension awal lah dalam bidang ni. So saya kena start awal, saya kena pension awal. Itu yang saya nak. Sepanjang saya belajar di IKM Alostar, guru-guru ataupun lecturer-lecturer yang ajar saya, terutamanya Encik Uzairin, Encik Alif, beliau, diorang berdua sangat bagi saya support lah. Walaupun saya lembab, walaupun yelah masalah delisia ni dia lembab, masalahnya bila lembab tapi diorang still support. Diorang support, beri saya masa. Alhamdulillah itu semua membuahkan hasil lah. Lepas tu dekat IKM juga, mesin yang digunakan adalah mesin yang bagi saya ada yang tercanggih lah di Malaysia. Bukan di dunia tapi di Malaysia lah. Bila mesin diorang canggih, saya boleh belajar lebih daripada biasa. Macam contohnya mesin table saw yang di IKM, mesin di luar, di KV ataupun di kilang-kilang lain, mereka masih menggunakan mesin hijau, mesin table saw hijau. Tapi di IKM dah guna mesin shading table saw. So bagi saya, IKM ni sangat membantu saya lah untuk lebih berjaya. Sepanjang saya di IKM, iaitu 2 tahun lebih, saya dah buat sales sebanyak 150,000 lebih lah dalam masa 2 tahun. Sebenarnya bagi saya sales ni saya boleh lebih jauh, tapi disebabkan masa saya zaman COVID, zaman PKP, so saya terstuck sikit lah. Dalam masa setahun juga saya tak boleh buat kerja. Itu menyebabkan sales saya sedikit lah berbanding abang saya. Macam abang saya dia boleh buat 300,000. Saya rasa kalau tak di PKP pun saya rasa saya boleh buat lebih daripada abang saya. Saya bapa kepada Haziq Lokman dan Hazmi Lokman. Kedua-dua anak saya ini belajar di IKM Alostar. Saya mempunyai 5 orang anak. Seorang daripadanya iaitu Hazmi Lokman mempunyai masalah pembelajaran, penyakit dyslexia. Dia lambat membaca. Dia lebih fokus kepada nombor. ABC ni dia memang kurang tangkap lah. Dia darjah 4, darjah 5 dia baru boleh membaca. Okey, masa kecil-kecil saya lihat dia suka sangat bermain dengan alat pertukangan.
dia menjadikan macam cordless tu sebagai pistol, sebab benda tu bateri. Dia bawa pusing, dia leka sangatlah dengan peralatan pertukangan. Azmi ni daripada kecil, dia seorang budak yang bila inginkan sesuatu tu dia mesti nak. Kalau dia kata dia nak tu mesti nak. Kalau saya tak penuh ni agak satu kekacauan dalam keluarga saya akan berlaku. Dia contoh macam saya dulu pernah pergi Padang Besar, bawa dia berjalan. Dia berminat dengan helikopter. Tapi saya rasa saya tak boleh nak beli sebab anak saya ada 5 orang. Kalau nak beli satu tak cukup. Kena beli 5, tapi bila nak balik tu saya rasa tak sedap hati sebab dia macam menunjukkan emosi yang nak sangat. Jadi pun saya bincang dengan isteri saya belikan juga helikopter dia. Yang saya kenal lah bagi seorang usahawan iaitu Semeru Kabinet, seorang pelajar yang asalnya datang ke IKM All-Star untuk temu duga merupakan rupanya seorang pelajar OKU yang OKU dalam bidang pendidikan lah. Jadi pada masa yang saya kenal beliau, semasa dalam pembelajaran manajemen furniture, pada masa tu memang agak sukar lah untuk mendidik beliau kerana dia takut, cara bercakap dia tidak berapa konsisten pada itu, dan pada mana dia suka malu-malu. Masa dia datang tu pada umur 16 tahun nak jadi tekno usahawan, nak jadi usahawan dia kata. Tapi pada kita punya syarat kelayakan kita mesti melebihi 18 tahun kerana bila nak jadi usahawan ni, dia nak daftar syarikat SSM, dia mesti berumur 18 tahun ke atas. Jadi ayah dia cuba call saya sebab cikgu dia kata dengan saya, kalau tak dapat pun tak apa cikgu, janji cikgu penuhilah hajat dia kerana sebab dia adalah orang kata pelajar istimewa pada masa tu. Jadi saya pun, yang saya kenal dia lah, jadi bila saya kenal dia dan kami pun bagilah, kita fahamlah bila keadaan seseorang yang istimewa ni, kita kena bagi ruang dan peluang untuk dia lah, untuk menjaga hati dia supaya balik nanti. Sebab apa? Abang dia dapat masuk, dia tak dapat masuk, tapi dia nak juga pada umur 16 tahun dulu dia nak masuk juga. Tapi dengan akhirnya bukan kita menolak lah, maksudnya bukan kita menolak dia kita panggil dia temu duga. Dan satu ketika apabila kita kata dia tidak berjaya, dia rasa macam yalah, bila istimewa ni kan. Tapi saya cakap dengan dia, tak apa, kita cuba lagi. Selepas umur dia 18 tahun, dia datang lagi dan bila dia datang tu, dia memang merupakan pelajar yang daripada segi peraturan dia ikut peraturan daripada beberapa segi kan. Maklumlah dia lepasan daripada kolej vocational, sekolah pelajar kolej vocational, dan kita groom dia, dan ialah banyak ilmu-ilmu yang kita beri kepada dia, dan akhirnya dia boleh buat. Dan daripada satu hari selama 2 tahun di IKM All-Star, akhirnya dia boleh buat lah. Kita pun rasa kagumlah dengan kehebatan dia. Bagi pelajar golongan istimewa lah bagi saya, di mana di luar sana lah, kami di Majlis Amanah Rakyat, utamanya di bahagian kemahiran dan teknikal MARA, itu TVET MARA lah yang kita katakan sekarang. Jadi kita boleh bersama-sama bagi golongan yang istimewa ni, kita membentuk, walaupun cabaran dia tak sama dengan cabaran yang kita membentuk usahawan yang normal kan. Tapi bagi yang usahawan yang istimewa ni, kita ada cara kita sendiri, kita ada adunan kita sendiri, di mana kita tidak meminggirkan golongan-golongan seperti ini, tidak diberi ruang, tetapi kita cuba sedaya upaya bersama 160 orang usahawan membantu sama-sama untuk link antara satu sama lain. Dan akhirnya pada masa ini dia dah ada pekerja, dah menggajikan orang. Yang itu kita nak bahawa saya mengatakan pelajar istimewa ni dia juga boleh berjaya. Harapan saya untuk company saya adalah saya nak jadikan company saya ni setanding dengan company IKEA lah. Kalau orang datang IKEA akan ingat company saya, kalau orang nak buat sesuatu dia akan ingat company saya lah. Saya nak mau kepada ekspor, nak keluar negara, saya nak bawa nama Malaysia lah.
Harapan saya kepada anak-anak saya, Haziq dengan Hazmi ini, kalau bolehnya dia teruskanlah perniagaan ni, sebab perniagaan ni pada kacamata saya sangat berpotensi tinggi. Produk-produk daripada Bumi Putra diceburi oleh syarikat Bumi Putra terlalu sikit dibandingkan dengan bukan Bumi Putra. Jadi besar harapan saya meneruskan perniagaan ini dan lebih maju daripada saya. Saya mengharapkan dan saya yakin bahawa beliau telah pergi baru-baru ini ke Pagoh untuk membuka kilang yang baru yang bercita-cita untuk mengeksportkan perabot beliau ke peringkat persada negeri, dan saya yakin beliau akan terus berjaya untuk dalam lapangan yang diceburi. Pesanan saya kepada semua yang mempunyai masalah seperti saya, tak kisahlah anda kurang upaya macam mana pun, daripada segi pembelajaran, penglihatan ataupun fizikal, bagi saya kita tak boleh kalah. Kita jangan tunjuk kita lemah. Jadikan kekurangan kita tu sebagai satu motivasi buat diri kita untuk lebih berjaya.